Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khair. اليوم سنشرح لكم من الموضوع فقه العبادة في الفصل جنائز وكيفية تغسيلها وتكفينها. خير. أولا أريد أن يشرح لكم عن تعريف الجنائز. الجنائز جمع جنازة، يقال الجنائز أي بفتح الجيم. أما المفرد فيقول جنازة وجنازة. وهل هي اسم للميت وهده أو اسم للميت؟ إذا كان على النعش تسمى جنازة إذا كان الميت على النعش، وإذا كان غير النعش فلا يسمى جنازة. ومن المراجع الأخرى أي من بعد المراجع جنازة هي جمعه جنائز. وقيل من بعض العلماء جنازة بمعنى الميت، وقيل من بعض الأخرى جنازة بمعنى النعش. وقال أيضا من بعض الأخرى العلماء جنازة بمعنى النعش في الميت. وأخيرا قال في بعض العلماء جنازة أي مأتوم بمعنى احتفال بدفن الميت. Jadi apa yang kita boleh simpulkan pada sini, pada bahagian ta'rif ni, ada pun ta'rif yang diberikan oleh ulama, dia ada khilaf, dan khilaf tu tidaklah terlalu jauh beza dia. Dari segi sebutan atau sama ada janazah ataupun jinazah. Dan dalam sebutan ni, macam saya kata tadi, dia tidak terlalu jauh. Jadi makna kedua-duanya janazah ataupun jinazah, kedua-dua mau masuk yang sama, iaitu mayat yang ada dalam keranda lah. Yang ni merujuk pada dalam kitab Idaman Penuntut. So dia ada menjelaskan benda ni, dan juga dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, dalam Misbahul Dujat, dan juga kitab-kitab ulama yang lain macam Mumti' Al-Zadi Mustaqni' dan sebagainya. Khair, sanwasilu ila al-faslu 'an as-sananu wal adabu 'ala al-janaiz. Awalan, talqinuhu la ilaha illallah. Dia ni maksud mentalkinkan kepada si mayat, yakni al-muhtadiru, orang yang sedang nazak, la ilaha illallah. Benda ni sabit dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan disebut dalam kitab Misbahul Dujat, syarah bagi kitab Safinatun Najah, dia mengatakan apabila kita nak nampak seorang tu tengah nazak, maka kita boleh tahu ada tanda-tanda yang ulama nyatakan dalam kitab, tanda-tanda orang tu tengah nazak. Antara dia tapak kaki dia lurus, yang ni kita nampak macam straight je. Lepas tu hidungnya pun tunduk macam nak terjatuh. Lepas tu sendi pergelangan tangan pun kita pegang rasa macam regang, dia macam renggang-renggang sikit. Lepas tu yang tak akhir adalah pipinya tu nampak macam nampak jadi lekuk. Jadi balik pada mengenai talqin ni, bila kita nampak seorang tu tengah nazak, jadi dalam keadaan tenang kita pun pergi ke telinga dia, lafazkan kalimah la ilaha illallah. Dia tak perlu pun tambah Muhammad Rasulullah, cukup sekadar la ilaha illallah, supaya orang tengah nazak tu dapat menumpukan perhatian untuk terus menerus ingat pada Allah SWT. Maklumlah bila main dengan sakaratul maut ni, macam-macam dugaan yang makin kuat datang kat kita. Syaitan pun dia cuba nak sesatkan kita untuk kali terakhir sebelum kita mati. Dan lafaz kalimah la ilaha illallah ni pun dah cukup menghalang daripada godaan-godaan syaitan yang lain. Mudah-mudahan kalimah la ilaha illallah ni lah yang menjadi kalimah terakhir kita sebelum dijemput ilahi. Dan yang seterusnya adalah sunnu tarmidul mait. Yang ni membawa maksud disunatkan kepada kita untuk tarmidul mait, yang ni memejamkan mata.
benda ni dia ada hadis mengatakan bahawa bila roh tu keluar pada badan, mata ni dia akan mengikuti roh tu. Maknanya roh tu keluar, mata tu akan mengikuti lah. Dia bukan mengikuti keluar tu, dia macam melihat roh tu pi. So mata tu akan terbuka. Jadi bila keadaan itu, benda ni sabit dalam hadis riwayat Muslim dengan Abu Daud. Jadi bila mata tu jadi keadaan macam tu, sunat kepada kita untuk memejamkan mata si mayat tu. Benda ni Nabi pun ada buat, yakni Nabi ada memejamkan mata Abu Salamah, dan berkenaan dengan hadis tersebut Imam Syan'ani dia kata perbuatan Nabi yakni memejamkan mata Abu Salamah tu menunjukkan dalil atas sunnahnya perbuatan ini, dan seluruh ulama ittifaq yakni sepakat dalam perkara macam ni. Benda ni disebut dalam kitab Subuh Salam. Dan Imam Nawawi juga mengatakan kesepakatan ini dan hikmahnya ialah supaya wajah mayat tidak dilihat sebagai menakutkan. Gitu. Jadi mudah kita faham lah bahawa kalau terkeluarnya roh mayat tu, mata dia tu pula, kita sunat ta'midul mayat. Macam kalau orang Melayu kita dulu dia suka apa, bila dia pejamkan mata tu dia tindih dengan shilling. Yang tu tak ada masalah. Tapi poin kita nak dapat kat sini adalah memejamkan mata si mayat macam tu. Khul fasumma yaqra'u 'indahu suratul yasin. Maka yang di sini dia ada dalil yang mengatakan bahawa boleh bagi kita untuk membacakan surah Yasin di sisi mayat. Apa dia? Iqra'u 'ala mautikum Yasin. Yang ni dia kata, yang ni nak habaq kat sini, bila kita mai ziarah orang yang sedang nazak ni ataupun orang yang telah meninggal, disunatkan kepada kita untuk membaca Yasin. Yang ni ataupun sama ada tak kira lah orang tu tengah nazak ataupun tengah tengah nazak lah ataupun meninggal, sunat bagi kita baca Yasin. Mudah-mudahan roh tu mudah untuk keluar. Macam tu. Dan selain pada surah Yasin, boleh juga kita baca surah Ar-Ra'd. Pun sama juga untuk mudahkan roh tu keluar. Benda ni disebut dalam I'anat Talibin dan juga Zainat Talibin. Dan ulama tak menyalahkan pun kalau kita mengamalkan amalan macam ni. Tak ada bid'ah apa semua pun. طيب الآن سنشرح لكم عن طريقة تغسيل الجنازة. أول تجريد الميت من ملابسه ومن مستحب ستره عن أعين الناس ومكروه رأيه لخير من عين بالغسل. Yang bermaksud menanggalkan pakaian si mati dan sunat untuk menutupnya dari pandangan orang lain. Dilarang bagi mereka yang tidak ditugaskan untuk memandikan si mati. Kita dilarang, orang yang selain daripada yang memandikan jenazah dilarang melihat aurat. Sebab itulah menurut pejabat mufti wilayah Persekutuan, mereka dalam artikel yang diorang letak dekat dalam Google ni, diorang ada beri pandangan, iaitu adalah hendaklah dimandikan. Itu memang wajib lah bagi kita untuk umat Islam ni, adalah hendaklah dimandikan di tempat yang tidak ada orang atau bilik khas. Selalunya kalau kita tengok orang Melayu memang selalu macam itulah. Bila kita tengok orang mandikan jenazah, memang dia ada satu bilik khas ataupun akan dibuat satu macam tirai, satu tempat mandi tu. Sebaik-baiknya lah itu buat tempat mandi untuk jenazah supaya orang lain tak tengok. Hanya yang bertugas untuk memandikan jenazah sahaja dibenarkan untuk lihat. Wajib untuk menutup tempat itu dengan kain atau penghalang seperti mana manusia mandi ketika hidupnya. Pasti ada menjadi air atau tidak mahu dilihat oleh orang lain. Itu hikmahnya lah daripada supaya yang disuruh tutup apabila mandikan jenazah. Wa ba'daha sitru auratul mayt wa hiya ma baina siratu wa rukbatu lirijal wa ma baina siratu wa rukbatu limar'ah amam al-mar'ah. Iaitu dengan menutup aurat si mati, iaitu di antara pusat hingga lutut bagi lelaki. Dan bagi wanita ialah di antara pusat dan lutut seorang wanita di hadapan wanita yang lain. Seterusnya, wad'uhu 'ala al-makanil khusl aw sarirul khusli aw makanin murtafi' wa raf'u ra'suhu ila
julusul mu'ayyin bil khasli, iaitu dengan meletakkan di tempat mandi atau di tempat yang tinggi, kemudian membuatkan seperti keadaan orang yang duduk melunjur kakinya, iaitu dengan buat mayat tu dengan keadaan seperti orang duduk dengan melunjur kaki. Wa ba'daha asrul batnil mayt birafqi litakhrijul sawail wa takhlisu minha, iaitu dengan menekan sedikit perut si mati dengan sedikit kuat untuk mengeluarkan najis-najis yang berbaki agar tidak keluar ketika kafan nanti. Seterusnya, sabbul ma' bi kasratin 'alal mayti wa khaslul mukhrajil mayt bila bisil kharqatin 'alal yadi al-mu'ayyin bil khasli wa la yahillu masaqul 'auratul bil yadi mubashiratan lil mayyit alladhi lahu 7 sinina fa akthar, wa min mustahab adamul masu bi baqil jasadi ila bilabisi kharqatun 'ala al-yad, yang bermaksud mengalirkan air dengan banyak ke atas si mati, iaitu dengan kita mengalirkan air daripada kepala hingga kaki. Dan orang yang memandikan mayat adalah memakai sarung tangan atau membalut tangannya dengan percikain kemudian basuh kubul dan lubur. La yajuzu an yudkhalul ma' fi famu wa anful mayit, iaitu tidak harus memasukkan air ke dalam mulut dan hidung si mati. Seelok-eloknya mengambil sarung tangan ataupun perca kain dan membasuh bahagian mulut dan hidung dan membersihkan seperti mana orang yang berwuduk dan membersihkan hidung si mayat tersebut. Wa ba'daha tanzifu anful mayit bi idkhal asba'ina mablawina bihi wa tanzifu asnanahu wa shaftihi bi tariqatun nafsaha ma'a labisal kharqatun 'ala al-yadin. Maksudnya bersihkan hidung mayat dengan memasukkan dua jari yang basah. Bersihkan hidung mayat dengan masukkan 2 jari yang basah dan gosok gigi dan bibirnya dengan cara yang sama dengan jari tangan yang telah dibaluti dengan kain yang basah. Dan untuk menggosok gigi dan cuci, kita kena pakai kain, kita kena pakai jari, tapi jari yang dibaluti oleh kain yang basah ataupun sarung tangan lah. Seterusnya, aqdun niyat al-mu'ayyin bil khasri li khasl al-mayt wa qawlu bismillahirrahmanirrahim qabla al-bada'. Iaitu seterusnya, ini adalah perkara yang paling penting adalah untuk memandikan jenazah adalah membaca niat untuk memandikan jenazah bagi mayat lelaki. Niatnya adalah seperti nawaitu khusla ada'an an hadzal mayt lillahi ta'ala. Dan bagi jenazah wanita, kita hanya tukar haza kepada hazihi saja, nawaitu khusla ada'an an hadzal mayt lillahi ta'ala, dan membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulakan. Seterusnya, khaslul mu'ayyinun sya'rul mayt wa lihayatihi in kana rajulan birulghatan asidru haisu tujahiza bidiqiha fi ina'in bihi ma hatta tarahi wa tudrabul bilyal litakhalis minal tafli. Ringkasan kepada ayat yang tersebut pada penerangan ni adalah basuh bahagian kepala mayat tersebut, kemudian janggut menggunakan sabun atau apa saja yang boleh membersihkan, kemudian menyelati rambut dan janggutnya dengan lemah lembut. Hendaklah menggunakan sikat yang jarang agar tidak luruh rambut atau janggut. Sekiranya luruh, hendaklah diletakkan bersama di dalam kafan. Sebab apa? Sebab setiap apa yang luruh tu adalah sebahagian daripada mayat. So apabila luruh, kita kena masukkan sekali. Apabila di kafan tu, kita sekalikan apa-apa benda yang tertinggal, apa benda yang tercabut pada mayat tersebut. Seterusnya, khaslul syaqul aymanul mayt thumma syaqul aysarul thalatha mar'ah aw khamsul marrah thalatha marrah aw khamsul marrah aw sab'a hasbu ma yara al mu'ayyin wa hasab ma yaqtadayhu hal ma'al tamrilul yad 'ala al batni fi kulli marrah, iaitu dengan memandikan
atau membasuh bahagian kanan disusuli dengan bahagian kiri sebanyak 3 atau 5 atau 7 mengikut orang yang membandikan jenazah tu, dan kemudian dan mengikut keperluan mandi tersebut. Kalau ada najis terkeluarkan nak kena mandi banyak kali lagi kan, so kita mandikan lebihkan, bukan ambil 3, kita ambil 5 ataupun 7 mengikut inilah keperluan mandi tersebut, dengan tangan serta melintasi perut setiap masa. Seterusnya, wad'ul kafuru fil akhir al-khuslah wa huwa tayyibul abyadu yutayyibu bihil mayt wa yutradu anhu al-hawam liqawli sallallahu alaihi wasallam ja'ala fi khuslah al-akhiratu kafuran atau syai'an min kafur, muttafaqun alaih. Yang ini adalah step yang terakhir. Itu adalah step, bukan step yang terakhir, adalah ini cara mandian yang terakhir, mencampurkan kapur barus pada cucian yang terakhir yang merupakan minyak wangi putih yang baik untuk si mati dan dapat menghalau kutu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jadikanlah mandian terakhir tersebut dengan kapur barus, iaitu wangi-wangian atau yang sejenis dari kapur barus. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, qas syaribul mayt wa taqlimul azafarahu wa tanshifahu bithawab hasbu ba'd al-aqwal ahli al-alim. Iaitu seterusnya, menurut pandangan sebahagian ulama, memotong misai dan memotong kuku, kemudian baru dikeringkan mayat supaya kain kafan tidak basah dan tahan lebih lama. Dan ada pula sebahagian ulama yang berpandangan dimakruhkan untuk memotong kuku dan menggunting misai ataupun mencukur bulu ari-ari. Malah diharuskan pula untuk dibiarkan begitu saja. Ini kerana setiap bahagian daripada badan mayat tu adalah dianggap sesuatu yang mulia, sama macam kuku, macam benda-benda yang tertinggal tadi kan. Benda-benda yang tertinggal tu kan tadi kata kena masukkan sekali dalam kain kafan kan. Yang ni dia kata benda-benda yang tinggal ni kita biar je ada kat dalam, dekat badan mayat tersebut. Itulah pandangan ulama. Banyak pandangan yang seterusnya. Dan yang seterusnya adalah khashwul makhrijul mayt biqatni fi hal kharij min sa'ilu syai'un akhar thumma khasul mahalul wal wudu'. Iaitu seterusnya adalah dengan menyumbat atau mengisi jalan keluar si mati, kubur ataupun dubur dengan kapas jika terdapat cecair ataupun sisa najis yang keluar. Kemudian basuh tempat itu dan berwuduk. Dan step yang terakhir adalah tadfiru sya'rul mar'atu salasa qurun wa sadlul khalfaha. Yang ini adalah yang last ni adalah tentang cara mandi wanita. Cara mandi wanita ni sama je dengan cara mandi lelaki tadi, cuma jika wanita dimandikan sama seperti dimandikan orang lelaki. Tapi sekiranya mempunyai rambut, wanita tersebut haruslah diikat dengan 3 ikatan seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, yang bermaksud, kami ikalkan rambut puteri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan 3 ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Bahagian yang seterusnya adalah tariqut takfinil mayyit, cara mengkafankan jenazah. Yukafinul mayyit fi thawbin satirin kamilin jasadihi. Kita akan mengkafankan jenazah dalam keadaan jenazah itu tertutup dengan sempurna, iaitu auratnya tertutuplah. So bagi lelaki pusat hingga ke lutut, dan bagi jenazah perempuan keseluruhan jasad. Wa min mustahabbin an takunu salasati lafaif, iaitu bagi jenazah lelaki kita gunakan 3 lapisan kain kafan, dan bagi jenazah perempuan kita gunakan 5. Dan kain bibasti wahidin fawqal ukhra, dan kita akan susun kain kafan itu di atas satu sama lain, bertindih lah maksudnya. Wa yudha'il mayt fawqal qat'i, dan selepas itu kita akan letak kain mayat di atas sekali.
Dan sebelum kita membungkus mayat, membungkus jenazah, selalunya orang akan letak kapas pada bahagian, masukkan kapas pada lubang-lubang yang terbuka seperti telinga dan lubang hidung. Dan orang juga akan meletakkan kapas pada bahagian-bahagian seperti siku, tangan dan dada. Selepas itu barulah kita mula membungkus jenazah. So kita memulakan membungkus jenazah dengan lapisan yang teratas sekali, di mana meletakkan sebelah kanan di atas kiri, dan diikuti dengan lapisan yang seterusnya sehinggalah bagi jenazah lelaki lapisan yang ketiga dan bagi jenazah perempuan lapisan yang kelima. Kemudian selepas itu kita akan mula ikat. Wa turatabu min fawqi ra'si wa min tahti rajulihi wa min wasti bihazmihi. Dan kita akan ikat di atas kepalanya, di bahagian bawah kakinya dan di pinggang. Tapi ada juga yang mengikat di bahagian tambah lagi dua, di bahagian lengan dan lutut juga diikat. Wa turabbatu al-aqdi hatta la yakhrujul mayyit minal kaffin. So kita mengikat jenazah ni supaya dia tidak terkeluar daripada balutan kafan kita tu. So kita ikat, kemaslah supaya jenazah tu tak terkeluar. Wa yusharra al-halul aqdi inda wad'i fil lahdi. So kita disyaratkan, kita hendaklah membuka ikatan tu, ikatan kita ikat tadi pada 3 tempat tadi, atas kepala, bawah kaki dan pinggang tu, apabila sampai di liang lahat. So bagi jenazah perempuan pula, amma mar'atu fatakfin fi qamisin wa mau'izirin. Seperti jenazah lelaki juga, apabila kita mengkafankan mayat jenazah perempuan, jenazah tersebut mestilah dalam keadaan yang menutup aurat. So kita tutupnya dengan kain yang tidak berjahit. Wa khammarin ala ra'sihi, dan juga jenazah perempuan itu hendaklah menutup kepalanya, kerana itu adalah dikira sebagai bahagian auratnya. Taudi' tabaqan fawqal ukhra, dan seperti yang kita katakan tadi, jenazah perempuan menggunakan 5 lapisan kain dan disusun di atas satu sama lain bertindih. Dan hendaklah memastikan kain kafan itu menutupi seluruh badan jenazah. Dan sebelum kita membungkus mayat tu, kita seperti jenazah lelaki juga, kita selalunya orang akan letak kapas menutup lubang-lubang seperti telinga dan lubang hidung, dan juga meletak kapas pada bahagian untuk menutup kemaluan, tangan, siku, dan baru selalunya akan dibalut. So cara membalut juga bermula dengan lapisan paling atas, balut supaya kanan di atas kiri. So selepas lapisan yang terakhir, kita akan ikat pada 3 bahagian juga, seperti jenazah lelaki di bahagian atas kepala, pinggang dan di bawah kaki. Ikatan ni jangan kasih ikatan mati, kerana kita akan bukakan di liang lahat. So ikatan supaya mayat tidak terkeluar daripada kain kafan itu. Itu saja cara-cara mengkafankan jenazah lelaki dan perempuan. Alhamdulillahillazi wafqaina fi taqdim hadha al-bahth, wa hiya qutratu الآخرة في المشاورة هذا البحث. وقد كان البحث يتكلم عن الموضوع الجنائز وكيفية تغسيلها وتكفينها، وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل.
ونرجو من الله أن تكون رحلتي ممتعة وشيقة، وكذلك نرجو أن تكون قد ارتقت بدرجات العقل الفكري، حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد يسير، ونحن لا ندعو الكمال لأنهم يعلم إن الكمال لله عز وجل فقط، ونحن قدمنا كل جهد لهذا البحث، فإن وفقنا فمن الله عز وجل، وإن أخفقنا فمن أنفسنا خير. وكفانا نحن شرف المحاولة. وأخيرا نرجو أن يكون هذا البحث قد نال إعجابكم. فهذا فقط منا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا.